Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang pertama, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana semua nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita menjadi umat yang bersyukur kepadanya, yang mana dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya. Kemudian pada hari ini insya-Allah kita akan sambung kuliah kita yang terberhenti pada bulan yang lalu, iaitu mengenai tentang iman pada hari akhirat. Kita dah ambil tidak akan berlakunya hari akhirat, yaumul akhirah, melainkan terjadinya hari kiamat. Bila kita sebut tentang hari kiamat, kita pun dah ambil tanda-tanda dia. Tanda kecil, tanda besar. Kita pun dah ambil belakang. Bila sebut tanda-tanda ni, ada yang kita dah nampak, ada yang belum datang. Yang belum datang ni tanda besar lah. Lagu mana kita faham, kita tahu, tapi realiti, hakikat dia Allahu a'lam. Bila tak tahu. Kalau orang buat tahu ni semua boleh. Minggu depan ke, esok ke. Tetapi pada hakikatnya Allahu a'lam. Tapi dekat. Kemudian kita ambil tentang hari selepas jadinya qiyamah, akan berlakunya hari kebangkitan, yang dibangkitkan manusia. Dibangkitkan dalam keadaan ghurla, dalam keadaan bertelanjang bulat. Kemudian kita dah ambil tentang hari pembalasan, yaumul jaza, ataupun kita sebut yaumul hisab wal jaza, hari perhitungan dan hari pembalasan. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan ambil tentang yang ketiga, iaitu beriman tentang adanya syurga dan neraka. Bila kita sebut tentang syurga dan neraka, bahawa kedua ni adalah tempat kembali yang abadi bagi manusia, yang selama-lamanya, yang mana Allah sediakan syurga bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sediakan Jahannam ataupun neraka an-nar kepada golongan-golongan yang menentang pada Allah dan Rasul, kafir atau munafik ataupun golongan zalim. Mereka ini akan disediakan kepada mereka neraka, dan bagi yang beriman akan disediakan kepada mereka syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim, ganjaran kepada mereka daripada Tuhan mereka, iaitu Allah Subhanahu wa taala, jannat, syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Disebut dalam surah Al-Baqarah sungai Arak,
sungai susu, sungai madu. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Dan yang ini yang paling penting, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha pada diri mereka sendiri. Dzalika liman khasyiya rabbah, dan demikian itu balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini dalil yang menceritakan bagi golongan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, diberikan kepada mereka jannat, syurga. Dan syurga ni macam-macam lah, Firdaus dan sebagainya. Dan Allah mula di ayat ni, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Kita tengok banyak ayat amanu wa amilus salihat, beriman dan buat amal salih. Contoh wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Banyak. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amal salih. Banyak ayat. Ayat ni bila turun, nak kita nak kata betapa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala, setiap susunan ayat ni ada makna dia. Amanu wa amilus salihat. Allah mulakan beriman dan melakukan amal salih. Di sini ada golongan yang beriman tapi tak buat amal salih. Dan di sana pula ada juga yang buat amal salih tapi tak beriman. Orang Yahudi pun buat amal soleh juga. Orang Nasrani pun buat amal soleh juga. Ziarah orang, bagi orang makan, tolong orang sakit, bagi tengok jiran, jaga kebersihan. Ini amal soleh. Tetapi mereka tidak beriman. Dan di sana ada yang beriman tetapi tak buat amal soleh. Bila tanya Islam, timayang tu, puasa pun tu. Tetapi Allah kata beriman dan buat amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah, dan mereka sebaik-baik makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Allah janjikan kepada mereka neraka. Siapa dia? Golongan-golongan kafir, golongan munafik. Iaitu wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu, jagalah diri kamu daripada api neraka yang aku sediakan bagi orang-orang yang kafir. Dia sebut neraka ni dahsyat tuan. Nanti kita akan baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 29, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim naran ahata bihim suradiquha, neraka yang menggelegak dan mengilingi mereka. Ini Allah cerita dalam keadaan neraka yang Allah sediakan bagi orang kafir. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan jika mereka meminta minuman, dah panas lapak ayat. Jika mereka meminta minuman, nescaya mereka akan diberikan minuman air seperti besi yang menggelegak. Panas. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Inilah seburuk-buruk tempat kembali, tempat istirahat dan tempat yang paling teruk. Iaitu disediakan bagi siapa? Orang kafir dan orang munafik. Kita baca dalam surah Al-Waqi'ah. Ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Golongan kiri, alangkah buruknya golongan kiri. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum. Dalam keadaan angin yang panas, kemudian ditutup dengan awan-awan yang gelap. La baridin wa la karim. Tak ada kesejukan bagi mereka dan tak ada kemuliaan bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hidangkan kepada mereka zakum. Dan mereka makan
Sehingga kan famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim. Mereka makan buah zakum dan mereka penuhkan perut mereka dan mereka lapar ayak. Allah berikan air yang panas dan mereka minum seperti unta yang lapar. Tuan, dahsyat ni. Kita bila baca bab tentang neraka yang Allah sediakan kepada orang kafir, kita semua tahu. Sedar. Kira kita sedar ada neraka ni untuk orang kafir, untuk orang yang ingkar pada Allah, yang ingkar pada Rasul. Kita pun tahu dan kita sedar. Cuma masalahnya kesedaran tu tak kuat. Sedar tapi tak boleh dengan kesedaran yang ada boleh tolak kita pergi depan. Sedar atau neraka hari keluar hari lupa. Itu masalah kita. Tetapi kalau kita dah dengar kuliah ni, kita mai, tak kira secara yang datang pada ni ataupun tengok di live di surah sunnah, dia akan menjadi hujah di kita di hari kiamat. Kita ni akan kumpul dan saya akan bersaksi kepada Allah, saya dah telah sampaikan apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Tuan-tuan pun akan bersaksi, aku telah mendengar fulan min fulan telah mengatakan dan memperingatkan kami. Bezanya nak beramal ataupun tidak. Kita dengar tentang azab dan ancaman kepada orang kafir. Allah sebut di ayat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nar يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Allah ayat ni berat ni. Sesungguhnya Allah melaknati orang kafir dan Allah janjikan kepada mereka dan Allah sediakan bagi mereka api neraka yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada. Mereka masuk dan kekal dalamnya, takkan keluar dan mustahil mereka keluar. Siapa dia? Orang kafir dan orang munafik. La yajiduna waliya wala nasira. Mereka tidak akan dapat pertolongan, perlindungan dan pertolongan. Tak ada. Yauma tuqallabu wujuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Yang mana ketika hari itu wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Dan mereka katakan yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kalaulah kami tahu, kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Penyesalan penduduk neraka di hari kiamat yang penyesalan itu tidak ada gunanya. Allah sebut banyak tentang penyesalan ni. Menyesal salah pilih kawan. Menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidna fulanan khalila wa qad adallani 'anil dzikr. Kalaulah aku tak ambil dia sebagai kekasihku. Kekasih ni sahabat baik, laki bini. Sebab apa? Wa qad adallani 'anil, kerana dialah punca, kerana dialah sebab, kerana dia jugalah kami ni lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penyesalan di hari kiamat yang Allah cerita dalam Quran. Ini yang mana kita kena ambil berat. Yang Allah sediakan bagi mereka orang kafir dan orang-orang munafik yang mereka akan menyesal di mana? Di dalam neraka. Dan mereka kekal di dalamnya. Sebut tentang kafir, tuan-tuan. Kita sebagai umat Islam, kita sendiri tak boleh memberi jaminan kita akan mati dalam Islam. Waktu kita dengar sekarang, siapa yang boleh bagi jaminan saya mati dalam Islam? Walaupun saya di atas meja ni, belum tentu saya mati dalam Islam. Siapa boleh bagi jaminan? Tak ada siapa. Kerana Allah SWT boleh bolakkan jiwa dan hati orang. Tetapi kita minta mati kita dalam Islam. Ada orang kafir, zalim, jahat. Kira habis jahat, perongos ni, kira jahat sungguh. Tapi tengok penghujung hayat dia taubat. Ada juga lagu tu. Ada orang seumur hidup dia 70 tahun
80 tahun beribadat kepada Allah, mempelajari sunnah, belajar kenal Nabi, ikut Nabi. Tetapi bila mai ditimpa musibah, yang mana musibah itu sebab dia mati, macam-macam lah. Sakit, AIDS contohnya, HIV, kita baru sakit apa? Kanser. Doktor kata lagi 2 bulan ni nak hidup. Orang bila kata nak mati, dia akan cari jalan untuk selamatkan diri dia. Pergi berubat sana, berubat sini, masuk cerak ni berubat, pergi masuk cerak ni berubat. Orang bagi tahu hang jumpa Tok Bomoh ni yang berubat, lega kanser tu. Kita pun pergi berubat, dan kita terjebak dalam kesyirikan. Tengok. Dan kita mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Berat tu tuan. Fa ahbata a'malahum. Terhapus, gugur amalan mereka, gugur. 80 tahun duk mayang, pi maji, pi umrah, puasa, zakat, dekah, lepas dekah. Ni promote dekah pula ni. Betul? Majid ramai-ramai dekah. Iklan akan lah. Dekah lah. RM1. Paling kurang RM1. Tu lebih kurang RM5 tak mau. Tengok-tengok mai time nak mati, dia apa? Jatuh ke dalam kesyirikan. Rugi ya. Dan bukan, kenapa saya sebut benda ni? Kerana ramai di kalangan kita yang Islam yang terjebak dengan perkara ni. Bila orang habaq nak mati, tuan-tuan, orang terdesak. Apa pun sanggup. Kalau suruh curi, lega penyakit curi. Kalau suruh buat syirik pun buat. Ini yang perlu kita jaga. Sebab tu fitnah ni banyak. Fitnah zahir, fitnah batin. Fitnah ni di luar ni fitnah juga. Tetapi dalam paling-paling teruk fitnah ni, fitnah dalam Islam. Kita diuji iman kita. Kalau kita miskin tak apa lagi. Sakit zahir, alhamdulillah. Tapi bila diuji keimanan kita kepada Allah, ini berat. Ini berat. Sebab tu tuan-tuan, kita kena selalu minta kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan Islam. Bayangkan tuan-tuan, tuan-tuan fikir sejenak. Malam ni saya nak suruh tuan-tuan fikir banyak. Beda tak lena. Kalaulah diri kita tak boleh bagi jaminan mati Islam. Kalau anak kita, lagi kita tak boleh bagi jaminan. Maka kalau kita mati dia besar jadi kafir, menentang Islam pula, na'udzubillah, kita tak boleh bagi jaminan. Tapi rezeki kita boleh bagi jaminan. Rezeki boleh bagi jaminan. Rezeki cari usaha. Lagi ada rezeki tu hidup, mati habis rezeki tu. Betul lah. Kan Allah sebut dalam hadis ketika baby dalam perut tu, Allah kata tulis rezeki dia. Tulis sengsara ke bahagia, ajal dia. Kan tulis dah semua rezeki. Di antaranya rezeki. Benda ni dah dijamin oleh Allah SWT. Kita buat sebab dia. Sebab ni tengoklah. Sebab buat kebun harum manis ke, buat bendang ke, sebab. Tapi jangan kita fikir sebab aku buat kerja ni lah aku boleh, ni aku makan ni sebab aku cari sendiri. Ni tak boleh ke? Sedangkan rezeki tu ada orang dapat juta tapi tak boleh makan lagi ikan, tak boleh makan sayur. Ada orang ada RM10 bulan kerja sehari RM10 boleh makan semua. Semua main telan. Potong sampah tak habis bagi, telan. Tapi ada orang senang, kaya tapi tak boleh makan. Kenapa? Rezeki dia banyak tu. Abang tu jangan kedekut dan dekah banyak ni. Kemudian, kalaulah rezeki Allah dah bagi jaminan. Betul? Allah dah bagi jaminan. Tetapi agama Allah dan Rasul tak bagi jaminan. Yang patut kita duk berkelain orang pasal apa? Pasal agama. Ni kita duk berkelain orang sebab hak dah jamin dah. Betul? Rezeki. Kalau gagal SPM, habis. Tak boleh jadi senang lah. Gagal lah hidup, makan jadi orang minta mengemis tu bahasa orang. Sedangkan memang penting untuk kita ambil SPM, tetapi untuk mendapat rezeki ada dengan cara tu, cara lain.
Kalau lah dia ada jadi engineer pun, tapi kalau mak ayah dia mati, dia tak ada semayang rugi. Tunggu. Kalau anak dia hafal Quran 30 juz, beriman kepada Allah, taat kepada Rasul, tapi kerja dia kebun dia, lebih bagus pada orang yang kerja mewah. Tapi bila mati pak dia, dia boleh urus sendiri, dia boleh semayang, dia buat semua sampai tanam. Tapi kalau kita pandai sangat, sampai masuk tu, tapi bila mak ayah kita mati, kita suruh Tok Imam buat. Mandi pak, mandi Tok Imam, tak payah tak erti. Tanya bab engineer pergi. Mayang pun Tok Imam di depan, mandi pun Tok Imam juga. Kubur pun tak erti. Boleh tanam korek-korek tanah lagu tu lah. Itulah perkhidmatan dia untuk pak dia dan mak dia yang terakhir. Kerana didikan siapa? Didikan mak ayah dia. Sebab tu di akhir zaman kita semua sepakat semua ulama, tak kira sunnah ke punah, sepakat. Di akhir zaman fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah ni macam-macam lah. Zahir batin diasak, diuji, sehingga kan iman tu jadi biasa dengan maksiat. Tengok perkara haram tak rasa apa di hati. Tengok perkara maksiat tak rasa apa di jiwa. Aku benci benda haram, tak ada. Biasa. Jumpa orang tak tuak aurat biasa. Tak ada apa lah. Jumpa orang minum ketum, apa abang pun sihat ke? Tak ada rasa, aku tak suka tengok orang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Iman kita diasak, diuji. Kalau kita dah tahu di zaman sekarang penuh dengan fitnah, lebih-lebih lagi kita kena didik anak kita dan diri kita untuk apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini tuan-tuan balik fikir, Allah bagi boleh, InsyaAllah, sebagai peringatan. Kemudian dia kata apa? Termasuk rangkaian beriman pada hari akhirat. Rangkaian beriman pada hari akhirat, tanda kiamat kita ambil dah. Kita dah ambil hari kebangkit ketika berlakunya hari akhirat. Hari dibangkitkan, dihitungkan, diberikan balasan. Kemudian apa? Dimasukkan ke dalam syurga, yang berjaya dimasukkan dalam neraka kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian Allah SWT datangkan satu haiwan dan sembelih di antara penduduk neraka dan penduduk syurga. Yang disembelih itu adalah kematian. Dan Allah kata kamu kekal dan tidak akan ada kematian. Ini bertambah gembiralah penduduk syurga. Hak duduk neraka lagi sedihlah dia kerana tidak ada kematian selepasnya. Tetapi dia kata apa? Termasuk rangkaian iman pada hari akhirat ialah mengimani segala sesuatu yang terjadi setelah kematian, iaitu di alam kubur lah. Alam barzakh. Bila sebut tentang alam kubur, kita semua tahu, bila masuk dalam kubur ni nanti akan ada makhluk Allah SWT, iaitu para malaikat akan bertanya kepada 3 soalan. Man rabbuk, ma dinuk, ma nabiyuk. Siapakah Tuhan kamu? Apakah agamamu? Dan siapakah nabimu? Yang menjawab adalah iman, bukan akal kita. Akal dia boleh kono, tetapi iman. Dan tidak ada yang terlepas daripada azab, ataupun tidak ada yang terlepas daripada alam barzakh. Sama ada dia dikebumikan, ataupun jenazah dia dibakar, ataupun jenazah dia dibuang di laut, ditelan, dikampaus, hilang, tulang-tulang, tak ada apa dah. Tetap dia tak terlepas daripada alam barzakh. Kita kena faham ni. Kadang ada orang kata yang ke bumi saja, yang tak ke bumi terlepas. Tidak, walaupun agama-agama lain membakar jenazah dia, dia tetap kena di alam barzakh. Sebab tu saya pernah bagi tuan-tuan kaedah ataupun faedah, yang mana kita di dunia yang menghadapi jasad kita yang ikut ruh. Kita tak rasa ruh, kita rasa ruh je. Ada rasa ruh. Sakit badan kita, lapang badan kita, nafsu badan kita. Tapi ada ruh tak? Ada. Tapi kita rasa ruh? Tak. Tetapi di alam barzakh, ruh menghadapi, jasad mengikuti saja. Kalau yang tanam pun, yang dikebumikan jenazah dia, lepas 5 tahun tinggal tulang lah. Adakah lepas tinggal tulang habis? Nah, tetap ada. Dia tetap akan lalui perkara ni. Kemudian yang ketiga, ketika di hari kiamat, ruh dengan jasad yang menghadapi serentak. Ini perkataan Ibn Taymiyah rahimahullah. Kemudian bila kita sebut tentang soalan yang ditanya, dulu amalan-amalan orang Melayu kita, adat,
Bila orang mati kita dah tanam, kita tanya pula, pergi ajak dia pula, talqin dia. Contohnya mati ni nama dia Ahmad. Wahai Ahmad, jika ditanya kepadamu siapa Tuhanmu, katakan Allah. Kalau dia sampai ke dalam kubur dia mengaji, dahsyat. Ya wahai Ahmad, jika ditanya kepada kamu apakah agamamu, katakan Islam. Wahai Ahmad, jika ditanya kepadamu siapakah nabimu, kata Muhammad. Tuan-tuan rasa dia boleh jawab tak? Dia boleh dengar tak kita cakap? Satu, kalau dia munafik, kalau dia orang kafir, kalau kita buat lagu tu dia boleh jawab tak? Tak boleh. Kerana tu kita menentang perkara-perkara ni. Satu, yang kedua, Nabi tak pernah buat perkara-perkara ni. Anak dia sendiri Ibrahim mati, dia tak pernah buat. Wahai Ibrahim, ni aku pok hang ni Nabi. Kalau nanti orang tanya hang habaq lagu ni. Tak ada. Yang ada apa dia? Nabi beri peringatan. Ketika dia kubur, Nabi beri peringatan. Jangan tuan-tuan kena ingat, kita pun akan mati. Kita akan pi. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kembali. Soalan yang ditanya itu dijawab. Dan Allah mudahkan bagi orang beriman. Dan sebaliknya, jika orang yang tidak beriman, mereka tidak mampu mengatakan apa-apa, dan mereka diberi hukuman yang berat. Kemudian di alam barzakh ada nikmat, ada azab. Disebut dalam Quran. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Surah Al-An'am ayat 95. Afwan, Surah Al-An'am ayat 93. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang zalim yang berada dalam keadaan sakratul maut. Dahsyat. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dia nak diambil nyawa dia, sesungguhnya sakratul maut itu sakit. Tetapi lebih sakit pada orang yang zalim. Siapa dia? Orang kafir dan orang munafik. Malaikat kata apa? Ketika malaikat nak tarik nyawa dia, malaikat kata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Kasar tu. Keluar. Al-yawma tujzawna 'adzab. Al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dua benda ni dibuat. Apa dia? Daripada kamu dibalas dengan keluarlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah dengan perkataan yang tidak benar. Mengatakan tentang Islam dengan perkara yang tidak benar. Allah SWT firman di ayat yang lain, antaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata tentang Allah sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Sebab tu nak bercakap ni tak boleh sebarang. Tambah bab akidah ni nak bercakap kena orang mengaji. Nak tambah-tambah kita nak cakap tentang Tuhan kita. Allah ni lagu mana? Kita nak cakap tentang pasal Tuhan. Jangan sampai kita bercakap antaquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hang cakap tentang Tuhan tapi hang tak tahu. Sebab kata Allah kata. Dan mereka buat apa lagi? Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan mereka itu dulu dengan ayat-ayat aku mereka sombong. Bila dah dibacakan ayat Quran, leno. Bukan ni. Ingatan. Yang leno. Bila dibacakan hadis, sembang. Bila dibacakan ayat Quran peringatan, buat tak tahu. Habaq kata haram, dia kata ham. Saya buat alim sangat lah. Bagi ustaz cakap dah lah. Kita ni orang kampung tak ada cakap. Ada apa macam tu? Dia tak mahu kalau yang cakap. Dia nak ustaz yang cakap. Ustaz ni berkadang ada agak perangai. Hak perangai yang tak mahu cakap lah. Bagi dia panjang. Cuma nak abad apa? Mereka sombong dengan ayat-ayat Allah. Bila datang bab peringatan, mereka abaikan.
Bila datang bab tentang adanya hari kebangkitan, mereka tinggalkan, tak beriman. Datang kata kena beriman dengan Rasul, buat tak tahu. Buat mai ayat kata taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, yang disebut penyesalan orang di neraka itu. Kalaulah yaqulu ya wailata ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalaulah kami tahu kami akan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bila kita bawa tentang ayat Quran, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dia kono kita ni lagi bagus kalau kita buat lagu ni, kita ni hak bagus ni, bagus ni kono kok mana pun kono bagi boleh. Mereka ni apa dia diberi azab ketika di alam kubur. Na'udzubillah. Disebut tentang Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Bila ni? Di alam barzakh. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya, ala Fir'aun, Fir'aun dan golongan yang ikut dengan dia, ke dalam azab yang sangat keras. Sebelum masuk neraka tu dia nampak dah mukadimah. Allah tunjuk ke dia neraka daripada pagi sampai petang. Nampak dah. Dah habis jadi kiamat, bangkitnya di hari akhirat, terus dihumban ke dalam Jahannam. Tetapi sebaliknya bagi orang yang mukmin, sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentang innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, kemudian istaqamu, mereka apa dia istiqamah, apa yang kita nak sebut teguh pendirian, hati itu kuat, kukuh. Tuhanku Allah, dan kukuh di hati, bukan ucap di mulutnya. Sebab tu kesempurnaan iman, 3 perkara kena ada. Sempurnanya iman apa dia? Yang pertama kepercayaan di hati, yang kedua diungkapkan dengan lisan, yang ketiga diikuti dengan perbuatan. Kurang satu tak jadi. Kalau dia percaya dekat hati dia Tuhan dia Allah tapi tak mengucap Islam, ya. Kalau dia mengucap tapi di hati tak percaya Islam, ya. Kalau dia mengucap hati percaya tapi tak mau buat, tolak terus amalan-amal jawarih, tolak, kafir, tak bukan Islam. 3 benda ni kena ada. Qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, depa kata Tuhanku Allah, kemudian mereka teguh pendirian. Kemudian mereka teguh. Di sana ada orang yang kata Tuhanku Allah tapi tak teguh pendirian. Itu kena faham. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Turunnya malaikat dan berkata kepada mereka, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Surah Fussilat ayat 30. Kemudian bila sebut tentang azab, Nabi pun minta perlindungan, dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk minta perlindungan daripada azabul qabr. Azabnya qabr, kubur, iaitu di alam barzakh. Nabi yang maksum, yang confirm syurga, dan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an confirm syurga. Depa pun Nabi ajak suruh minta perlindungan. Mau kalau kita lagi teruk kena baca banyak tak ni. Nabi tak pernah tinggal. Ketika fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam, sampai wa min fitnatil masih dajjal. Nabi tak pernah tinggal sebelum salam. Lepas tu baru bagi salam. Ya Allah, kami minta perlindungan kepada kamu daripada adzabil qabr. Disebut dalam hadis Zaid bin Thabit daripada Nabi SAW. Hadis sahih Muslim. Ini hadis sahih noh, bukan hadis palsu noh. Falaula alla tadafanu lada'autu Allah an yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u min
ثم أقبل بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. Hadis ni panjang tuan, tapi dibawa poin yang dia sebut dah. Seandainya kamu tidak saling menguburkan mayat, maka saya memohon kepada Allah agar diperdengarkan kepada kamu siksa kubur seperti aku dengar. Jadi Nabi ni dengarlah adab kubur ni. Siapa kata? Nabi kita. Tapi kita ni dengar tak? Tak dengar. Kalau ada orang mai abang, saya dengar tadi ada orang kena seksa dalam kubur, jangan nak buat apa? Kita luku ramai-ramai. Sungguh. Mengarut dalam malam ni macam-macam. Dengar adab kubur lah. Dengar tadi malaikat panggil jenazah dalam kubur. Saya pun heran. Saya dengar ni tuan. Kacau. Tapi Nabi dengar tak? Nabi dengar. Kemudian mereka menghadap wajahnya lalu bersabda. Kemudian baginda menghadap wajahnya kepada para sahabat. Lalu Nabi bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa neraka. Dan mereka mengatakan kami berlindung kepada Allah daripada siksa api neraka. Berlindunglah kamu kepada Allah daripada siksa kubur. Mereka menjawab kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Baginda bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah yang zahir, yang nampak, dan fitnah yang batin, yang tidak nampak. Dan mereka pun mengucap, kami menyebut kami berlindung kepada Allah daripada fitnah zahir dan batin. Kemudian baginda bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah Dajjal. Mereka menjawab kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ini Nabi ajak para sahabat, suruh minta lindung. Fitnah neraka, fitnah kubur, fitnah zahir dan batin. Zahir nampak jelas, hak batin, hak dalam hati, ya iman kita ni. Kata orang Pak Arab Yaman, dia kata apa? Pak Arab kata apa? Wallah fi nahna fil Yaman, wallah indana aman fil qalb, lakin zahir fitnah. Dia kata wallah kami di Yaman ni, kalau di hati kami aman, tapi kalau zahir ni fitnah lah. Bersebab perang, tembak, mati kawan tu, macam-macam lah. Susah makan, tak macam-macam, tambah lah main Covid lagi teruk. Sampai Covid pun dia bagi mereka macam sesemua biasa lah. Dia kata kalau kamu di Indonesia, anda ke Malaysia, aman fi zahir, keamanan zahir tu aman, tak ada apa. Oh sihat, boleh pergi masjid, tu pun tak mau mai. Komplain kerak malu ni. Masjid tutup. Pergi mai tak pun. Boleh main masjid, pergi minum kopi pagi-pagi, pergi siam. Alah, boleh masuk dah kot. Boleh tak? Tak boleh lagi. Pergi padang siang beli barang, aman. Tapi dia kata apa? Tetapi di negara kamu tidak ada keamanan di iman. Di hati tak aman. Jawab tak aman, bangun-bangun tidur dengar tengok Facebook tak? Tengok Facebook, lawak ni kawan ni, regul orang. Na'udzubillah. Ngumpat pula, tak tahu betul tak lagi. Cerita dah. Bangun-bangun tengok teruk sikit, share dah. Tak tahu betul tak betul dah. Fitnah lagi. Pergi masjid, balik masjid, buka radio, dengar lagu pula. Kacau. Lepas tu pergi kedai makan, abang nak makan apa abang? Kerak sikit pergi. Habis makan salam pagi pergi kerja pula. Kerani, pakai baju kurung. Puan angkok apa? Cepedak balut apa? Puan angkok balut. Pakai baju kurung sungguh. Pas balik kerja. Balik petang. Main tak nak maghrib. Pergi kedai mamak pula. Kita tengok. Kalau tak pergi jenis makan, pergi mengai. Main tak ada maghrib, ikan, tauman, jauh makan tu. Main azan tu bukan puyu, tauman. Pelan. Main maghrib pun tak. Habis main tempat tauman, balik tauman. Tengok Facebook pula. Kacau. Sungguh fitnah. Fitnah sungguh. Memang aman kita, tapi hati kita tak aman. Sebaliknya kalau orang beriman, pagi-pagi pergi masjid, main subuh, baca Quran sampai syuruk, pas syuruk solat 2 rakaat, sempurnakan. Kemudian pergi kerja, niat kita nak pergi cari rezeki. Mana ada tang sana cempedak betul tak?
Nangkam tak. Tambah lagi hak balut memang tak ada. Ya. Tak ada, bersih. Semua pakai niqab. Dan saya boleh claim kat sini, saya kata apa? Dalam negara-negara Arab, Yaman paling bagus sekali bab perempuan. Sungguh. Saudi pakai, Malaysia skirt. Ada, sungguh. Tapi di Yaman bagi depa itu aib, memalukan. Buka muka pun depa kata pelacur lah. Tu bagi depa lah. Kita ni boleh, bukan tak boleh kata haram tu muka. Cuma bagi depa pegangan depa tu. Naik bah. Orang perempuan duduk belah ni. Cuba pergi menempel duduk belah dia. Satu bah bangun. Hang berdepa. Tak ada tempat lain ke? Kita bukan cari perempuan mana duduk tang tu, duduk. Oh no. Nama bah tu naik bonggol kat kak. Kemudian kalau apa nama penjuri. Ni Yaman nak kata bagus ni, penjuri tau. Dua geng, dua kelompok, satu perempuan, dua lelaki. Bila masuk rompak rumah, hak perempuan picit perempuan. Sungguh, hak lelaki cek lagi. Dia kata curi haram, tapi bila mai hak perempuan, aib tak boleh. Aib. Bagus. Sebab tu saya kata Yaman negara paling bagus ni. Memang dia negara miskin, tapi kalau nak cari keimanan, Nabi sendiri sebut imanul Yaman. Iman tu di Yaman. Wal hikmatul yamaniyah, dan hikmah tu di Yaman. Hadis sahih. Perang bukit, tembok bukit. Yang duduk tengah-tengah ni minum kopi. Sungguh dia tak kacau rumah orang. Perang mana? Sana, nak duduk orang sana. Ni yang kacau. Ini tempat orang nak beli belah. Marah pula. Sungguh. Nak kata hikmahnya Yaman. Di hati mereka selamat. Tapi kalau di kita di Malaysia ni, tak bangun tidur sampai lena balik, fitnah saja. Na'udzubillah. Sebab tu Nabi minta berlindung pada fitnah zahir dan fitnah batin. Daripada dari segi anak-anak, keuangan, sampailah agama. Dari segi duit, haram pun kira lain dah. Yang penting dapat duit. Kemudian fitnah Dajjal. Dajjal ni kena tengok juga. Dajjal ni lagu mana? Kita bila sebut Dajjal ni, kita tak nak tengok. Tapi Nabi cerita, dia kena terikat, kemudian bila sampai dia akan keluar. Kemudian dia bila nampak Aisyah, dia cayak, kemudian Aisyah pergi bunuh dia. Jangan kita fikir, Dajjal dia masuk badan kawan ni, kelak maju dengan badan kawan ni. Tak boleh lah. Kita pun tak tahu sifat dia lagu mana. Kita iman nak macam hadis tu cakap, cukup. Jangan lebih. Dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Ini orang yang mendapat nikmat ketika dia di dalam kubur. Adapun jika dia فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Adapun jika dia orang yang mati termasuk orang yang dekatkan kepada Allah, maka dia mendapat ketenteraman dan keselesaan serta syurga dan kenikmatannya. Itu sebelum hari kiamat lagi, belum jadinya hari kiamat dia dapat dah mukadimah. Disebut dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud. Fayunadi munadi minas sama' an qad sadaqa 'abdi fa afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ila jannah wa albisuhu minal jannah qala fayatihi min rawhiha wa tibiha qala wa yuftahu lahu fiha mad basarih. So ada seruan daripada langit. Siapa dia ni? Allah Subhanahu wa taala. An qad sadaqa 'abdi, telah jujurnya hamba-Ku. Ni maksudnya selepas malaikat tanya dia.
Dan dia menjawab, jujur. Telah jujurnya hamba-Ku, fa'afrishuhu minal jannah. Kami hamparkan baginya permaidani syurga. Waftahu lahu baban ila jannah, dan dibukakan untuknya pintu menuju syurga. Wa albisuhu minal jannah, dan dipakaikan pakaian syurga. Fayati min rauhiha wa tibiha. Ketika dibuka menuju syurga, datangnya angin sepoi-sepoi daripada syurga dan wanginya, wangiannya. Wa yuftahu lahu fiha mad basari, dan dilapangkan kuburnya sepanjang sejauh mata memandang. Mai angin sepoi-sepoi, bukan angin petang tadi. Angin petang tadi tu bukan sepoi dah tu. Tu simpoi dah. Tumbang pokok. Ni angin sepoi-sepoi, angin relax. Mai pula angin wangi, nampak syurga, ada kapek lagi. Kapek syurga, pakai baju syurga lagi. Nak apa lagi? Dilapangkan kubur. Kira lain nak elok. Mau kalau bunyi kita apa nak mati? Ada berani minta tu? Kalau berani kita siap. Kalau kita tak berani, kita tak siap. Kalau lah nak main ajar, janganlah tak lagi. Yang menunjukkan kita tak siap lagi lah. Jadi kalau kita yakin kita insya-Allah beriman kepada Allah, kita siap. Datang ajal, alhamdulillah. Mau kalau lagu ni lah, kalau hak sebaliknya, na'udzubillah, minta lindung kepada Allah. Ini azab dan nikmat. Kepada orang yang beriman mendapat nikmat, dan kepada yang tidak beriman mendapat ancaman. Tentang waktu masuk minit ni. Jadi tuan-tuan, apa yang kita dapat pada yang ni, yang kita dapat tentang nikmat syurga dan azab neraka, apa yang kita dapat? Iaitu janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar dan mustahil Allah ingkar. Kita yang dah sekarang akan menuju ke alam sana, dan confirm kita akan pi. Confirm kita akan pi ke alam sana, dan tak ada siapa pun terlepas daripada alam barzakh. Dan kita pun tahu dan kita pun sedar. Kesedaran tu kita dah ada. Tingkatkan kesedaran kita, supaya kesedaran tu menjadi tiang untuk tolak kita pergi depan. Jangan sedar, keluar masjid, sepak telefon, hilang sedar tu. Lupa tu. Jangan. Kerana apa saya tekan benda ni? Kerana ni benda ni sangat penting. Dan tuan-tuan yang malam ni dengar, tuan-tuan terpilih untuk mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Allah SWT dan disampaikan oleh Nabi SAW. Dan ini menjadi peringatan kepada kita. Ambil elok-elok, hadam elok, kenyam, telan terus dalam perut tu. Kemudian mulakan tekad dan azam yang baru. Mulakan tekad dan azam yang baru. Mula hari ini insya-Allah, kita akan buat kerja banyak sikit. Kita mula bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Mai kuliah mengaji ni, kita mai bila ramai, ajak orang kampung-kampung semua. Pasal apa mengaji penting tak? Mengaji penting. Kalau tak mengaji ni sebab punca masuk neraka, sebab tak mengaji. Punca masuk neraka sebab jahil. Kerana kejahilan dia itulah menyebabkan dia sesat. Kerana kejahilan itulah menyebabkan dia jauh dan berpaling daripada jalan yang benar. Maka jangan menyebabkan diri kita terjebak dalam hari akhirat, memberikan hasil yang baik untuk kita. Yang pertama, senang dan tekun menjalankan ketaatan, serta mengharapkan pahala untuk persiapan hari pembalasan. Maka kita belajar tentang iman pada hari akhirat. Apa yang kita dapat? Kita akan lebih semangat dalam menjalankan ketaatan dan kepada Allah SWT. Lebih tekun melakukan ibadah kepada Allah SWT. Lebih tekun kita melakukan ibadah kepada Allah SWT. Bila kita sebut tentang, kita dah tahu kalau kita buat baik akan dapat ganjaran sekian, kalau buat tak baik mendapat ganjaran sekian. Maka kita mulakan melakukan amal soleh, wastabiqul khairat, berlumba-lumba melakukan amal soleh. Terutamanya melakukan sedekah. Sedekah halalang sedekah ni, sedekah kak sikit. Insya-Allah, kerana itu menjadi penyebab dan saham kita di akhirat. Kita ada 1 juta, belum tentu 1 juta tu milik kita. Kalau kita mati tinggal 1 juta, anak kita ambil bagi ke orang, dia guna seronok-seronok. Kita berkelahi dengan orang, kelai kawan tu sampai tak mayang, cari duit
Lepas tu anak kita mati, anak kita berfoya-foya. Kita berperang di siang, pagi, petang, malam, sampai subuh. Majik pun tak pi, ceramah pun tak pi, mati, tinggal tanah 5 relung. Anak ambil tanah tu jual. Dah lah mati rugi, harta pun tak boleh, apa pun tak boleh. Nak bagi beda hak boleh kita, sedekah banyak lagi. Lah sedekah target bulan ni sedekah biru dulu. Biru muda. Lama sikit bulan depan target biru terang sikit. Kena ada azam. Bila kita sedekah RM1 Allah gandakan. Lagi tak ada duit, lagi sedekah banyak. Sebab apa? Allah janji Allah akan tambahkan. Allah mungkin janji? Allah akan mungkin janji? Tak. Tapi yang mungkin janji siapa? Orang. Allah takkan mungkin janji. Sedekah lagi susah ni, orang duit tak ada ni, banyak hutang. Sedekah kerap ni. Sedekah lagi banyak. Alah, habis rezeki mati. Tiga lagu tu lah. Sedekah. Dapat duit, masuk. Dapat duit, masuk. Yang tu saham kita. Bulan ni RM1. Bulan depan insya-Allah RM2. Bulan kali ni ada kemampuan. Lagi tambah rezeki, tambah lagi. Maintain. Sampai mati. Dah dapat duit, kita kena guna jalan yang baik lah. Jangan buat saham tak. Masjid ni tak lah. Tempat lain. Maksud tu, duit tu digunakan dengan sebaik mungkin. Buat makan-makan orang kampung, tolong orang susah. Lah Covid, cari anak karib orang yang mana susah, ambil di masjid sumbang, tolong. Bagi jalan keluar tu dia. Ini kita guna yang jalan yang benar. Tak maulah macam masjid di mana negara mana lah. Simpan berapa juta. Beda nak buat saham. Ni orang derma ni tengok masjid pun elektrik tak ada. Sampai teruk. Ni masjid masya-Allah dengan speaker sedap apa oi. Ni kira bagus ya. Lagi demokrat weh. Insya-Allah sebagai nasihat. Kemudian yang kedua, apabila dah kita mengambil ilmu beriman pada Allah dan hari akhirat, kita dah belajar tentang hari kiamat, kita akan menjadi takut dan gelisah ketika kita nak melakukan maksiat. Kerana kita takut ancaman yang di sana yang kekal selama-lamanya. Sebab tu orang kata, ada orang mampu memiliki tetapi tak mampu menikmati. Ada orang menikmati tapi tak mampu memiliki. Tempat memiliki dan menikmati iaitu tempat yang abadi. Mana? Syurga. Lah ni kita ada tanah, kita ada kereta sampai puluh biji, naik biji lah. Ada sampai puluh biji. Nak guna bagi abadi lagu mana? Menikmati dan memiliki, sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita belajar tentang iman pada hari akhirat, iman pada ancaman, maka kita tidak akan rasa takut nak buat maksiat, nak buat perkara yang Allah larang. Kita akan jadi takut dan goncang. Kerana apa? Kalau aku buat ni rugi besar. Kawan aku mati ramai dah. Kita tak mati. Kita abang lagu tu. Kemudian yang ketiga, hiburan bagi orang mukmin yang mana ketika di dunia dia mungkin tak dapat berhibur. Ada orang dia tak ada masa untuk seronok. Memang pagi sampai mati, hidup dia diuji, didatangkan kepada musibah. Ini berita gembira untuk mereka yang mereka akan mendapat nikmat di syurga. Disebut dalam hadis. Allah ambil satu hamba Allah yang hidupnya penuh sengsara di dunia. Allah celup dalam syurga, Allah angkat tanya dia, "Pernahkah kamu merasa sengsara?" Dia kata, "Aku tak kenal erti sengsara." Allah ambil satu lagi yang hidupnya penuh dengan kemewahan dan keseronokan. Allah celupkan neraka, Allah angkat dia, "Pernahkah kamu merasa kebahagiaan?" Dia kata, "Aku tak kenal erti kebahagiaan." Lupa tu. Dan kita confirm pi sana. Apa keputusan kita? Allahu a'lam. Tugas kita cuba buat yang terbaik, cuba sebaik mungkin. Hidup kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Duit kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita, maruah kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena letak di hati kita seorang hamba yang berjuang di jalan Allah. Berjuang ni macam-macam, bukan perang lah. Berjuang harta, berjuang tenaga, berjuang macam-macam lah. Untuk bangkitkan, selamatkan apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Diri kita dulu. Dah tak wan semua main belakang dah. Bawa tok pula. Dah tok main belakang, bawa anak.
Dah anak mai cucu. Kalau seorang bawa mai bini dia seorang, 2 dah. Bawa mai anak seorang, 3. Ada 10 orang, 30 orang dah. Oi, sakan. 30 orang. Tu kalau bini seorang. Faham lah. Kalau anak seorang, kalau anak 10, bawa mai 10. Tu imam pun janganlah marah. Apa ni tak khusyuk kami mayang ni. Budak-budak main kacau. Dia main sentuh habis kacau. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ketika solat, Hasan dan Husin rabat kat belakang, main duduk belakang. Nabi sujud sampai depa turun. Nabi tak pernah pergi kat Fatimah, hang Fatimah terus. Kumayang tak khusyuk tadi. Dia rabat belakang aku. Nabi tak pernah kata. Ketika Nabi khutbah, tengok cucu dia duduk main dia angkat dukung sambil khutbah. Mak kalau kita buat di perlis, Wahabi teruk lagi lah. Sungguh. Jadi tuan-tuan, bawa mai anak-anak cucu-cucu. Jangan mai tengah kuliah ya. Tak kuliah pun kena mai lah. Semayang lah bagi lelaki, bagi wanita tak wajib. Tetapi kalau kuliah, wajib semua lelaki dan perempuan. Kita dah boleh main masjid, bawa bini kita. Dah bini kita lewat masjid, bawa mai anak kita. Dan insya-Allah, orang-orang di Perlis ni, terutama di Perlis, orang yang berfahaman sunnah, takkan halang budak-budak yang main semayang. Zaman Nabi, budak sepah main semayang. Dan Nabi takkan larang pun budak-budak main semayang. Siapa yang larang budak-budak main semayang, dia lebih pandai daripada Nabi, dan dia telah ikut jejak syaitan. Budak tak main semayang banyaklah bila besar tak main masjid. Bila budak dia kecil di masjid, jahat-jahat lagu mana, perongoi, jahat. Curi orang. Bila dia rasa berdosa, dia rasa bersalah, tak tenteram hidup dia akan kembali kepada masjid. Dia akan jumpa jalan dia. Ni jalan pun tak pergi. Jamah, ramai orang tua-tua, sunat dah lagi. Jangan bawa main, insya-Allah. Sebagai nasihat dan peringatan. Insya-Allah cukup setakat ni, boleh? Ya. Jadi dah dengar malam ni apa? Semangat. Jangan dengar tak nak teruk tu, pula lupa sembang. Kita kena ada semangat dan azam yang baru, insya-Allah. Boleh? Banyakkan berdoa, mulakan semangat, hidupkan jiwa yang telah mati. Hidupkan. Letak di jiwa kita itu niat seorang pejuang Islam. Letak. Pejuang ni bukan jihad saja. Harta benda, nyawa dan sebagainya. Nyawa, harta benda, maruah kita sumbangkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sebagai peringatan untuk kita. Jadi tuan-tuan, saya buka soalan yang hantar saya jawab, tak tahu Allah alam. Kalau soalan saya tak ada, tutup. Apa dia tu? Okey, di Yaman tentang ada qad. Qad ni satu makanan yang boleh menyebabkan hilang warasnya akal. Dia lebih kurang macam kalau bahasa kita ni, cara makan dia seperti pinang. Bukan pinang, pinang, buah pinang. Cara makan. Tapi khayalan dia seperti ketum. Kalau nak bagi rasa kuat tu gabung, jangan duk rasa. Cuma nak abang cara makan, dia makan bagi bengkok mulut. Kemudian dia fokus dia mengaji elok. Ini sepakat ulama sunnah, bahkan bukan tak kira sunnah pun sepakat kata haram. Yang paling ringan sikit dia kata makruh, tapi yang sahihnya haram. Kerana merosakkan akal, fizikal dia rosak. Kurui, tu tengok pak adat kurus tu kes tu makan qad. Sungguh. Saya ni cerita pasal qad ni balik waktu mula sampai Yaman. Mula-mula tahun 2012. Turun-turun di Yaman tu. Orang bawa takbal. Oi, ni negara apa aku turun ni? Tengok-tengok hak bawa van tu, pipi dia bengkok. Saya ni jujur saya kata apa? Kesian kat dia. Pipi dia bengkok sakit kot. Kita ingat ke ketumbuhan apa kan? Tak apa. Esok pagi tu, pas makan tengah hari, ramai nyakit ni dah banyak. Penuh. Dah kembung banyak apa ni? Duk bawa plastik. Rupa dia pun makan qad. Baru kita tahu qad. Tentu yang tahu. Dulu dia ingat bengkok ketumbuhan, rupanya ditumbuhkan sendiri. Dia daun. Jenis daun. Tapi makanan tu haram. Tinggalkan. Benda yang merosakkan akal dan merosakkan fizikal. Bukan di Yaman saja, di Ethiopia tumbuh juga. Habsyah.
Yang asalnya daripada Habsyi, turun di Yaman. Dan negara Arab banyakkan mengharamkan qad. Oman haramkan qad, Saudi Arabia haramkan qad. Tak bagi masuk. Bila dia masuk, semua pakat duk sandak kat kosyen tu. Engkau dengan busuk dia macam-macam. Macam-macam. Lagi jadi cerita lah pula sampai ke 10. Boleh? Ya. Ada ramai Yaman tapi bukan ustaz. Start balik. Jadi insya-Allah dalam bab qad ni dia lebih kurang macam daun-daun ketum lah, lebih kurang lah. Memabukkan, menghayal sehingga kan mudarat qad ni dah tuan-tuan tanya saya nak bagi sempurna kan. Sehingga kan bahayanya menyebabkan dia timbulnya kes-kes yang menyisihi fitrah. Nafsu dia mengelonjak sehingga terjadinya di luar tabi'i. Ini benda-benda lagu ni. Perempuan pun makan. Budak pun makan. Tapi sebab tu dia gelak, dia kata Yaman makan daun tak ada makanan. Tu dia gelak punggung. Yaman pun makan daun. Tapi memang insya-Allah kita, tapi tak semua orang yang mengaji tak makan. Orang yang mengaji sunnah tak makan. Mereka berpegang teguh pada Quran sunnah tapi tak makan. Dah ramai tak makan. Tapi nak kata dibanding dengan makan tu boleh kata 90% orang Yaman makan lah. Banyak sungguh lah. Perempuan pun ada yang makan tapi tak semua. Perempuan yang hak sunnah tak makan. Kalau punah sikit dia makan lah. Jadi insya-Allah cukup setakat ni, yang baik daripada Allah, yang kurang dari saya. Lagi jangan semayang duk ingat dongkak pula. InsyaAllah cukup setakat ni, yang baik daripada Allah, yang kurang dari saya pada hakikat dua-dua daripada Allah SWT. Maka kita akhirkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.